walaupun setitik air mata kamu. Karena di sisi Rasulullah, andainya kamu gugurkan air mata karena insaf, maka air mata itulah yang akan memadamkan api neraka. Anak-anak yang saya hormati sekalian, moga-moga kehadiran saya pada pagi ini saya dapat menginsafkan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Ia sudah memadai. Ibu dan ayah yang saya hormati sekalian, sebahagian daripada kita, sebahagian daripada anak dan mungkin sebahagian daripada ibu ayah yang ada bersama dengan saya ini, ditakdirkan Allah kita tidak mempunyai ibu ayah yang kaya raya dan pandai. Dan ditakdirkan Allah ibu ayah kita bukanlah seorang ibu ayah yang kaya raya, banyak harta dan pandai. Dan kita selalu mengatakan disebabkan kita tidak pandai dan kita tidak mempunyai harta yang banyak, maka anak-anak kita mesti gagal. Anak-anak kita tidak boleh berjaya seperti orang lain hanya kerana kita orang susah. Kamu tidak boleh berjaya hanya kerana ayah kamu nelayan. Kamu tidak boleh berjaya hanya kerana ayah kamu seorang pemandu teksi. Kamu kata kamu tidak boleh berjaya kerana ayah kamu seorang pemandu lori. Saya nak bawakan kisah kepada kamu yang terakhir ketika saya berjumpa dengan kamu pagi ini. Saya nak kamu ikut saya ke sebuah negeri di pantai timur, ke negeri Terengganu. Di sebuah daerah Kuala Terengganu. Di hujung tahun 50-an, 60-an, 70-an dan 80-an, ada seorang ayah yang bekerja sebagai seorang anggota polis berpangkat konstebel, dan isterinya seorang penjual nasi lemak di stesen bas Kuala Terengganu. Allah menguji ibu dan ayah ini dengan mengurniakan kepada mereka 9 orang anak. Seorang meninggal sebaik sahaja dilahirkan, yang terus hidup adalah 8 orang anak. Dan disebabkan kesusahan ibu dan ayah ini, gaji si ayah kecil, pendapatan si ibu tidak menentu. Si ayah dan si ibu tadi ketika membesarkan 8 orang anak hanya mampu dapat menyewa sebuah rumah di Pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu, di kawasan penempatan nelayan Pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu. Dan rumah yang disewa itu hanyalah sebuah rumah yang harganya RM15. Kamu boleh agak besar mana rumah RM15 yang disewa? Kalau kamu tengok dekat bahagian depan sini, bahagiannya biru sini, daripada hujung sampai ke hujung, kamu naik sampai ke atas curtain sana, itulah sahaja besarnya rumah yang harganya RM15 yang disewa oleh ayah ibu ini untuk membesarkan 8 orang anak. Disitulah buku, disitulah pinggan, disitulah tempat bungkus nasi lemak, disitulah tempat masak nasi lemak, disitulah tempat anak baca buku, disitulah tempat segala-galanya. Di waktu malam, 4 anak lelaki akan turun dan tidur di bawah. Disebabkan atas rumah, saudara perempuan ibu ayah akan tidur, anak lelaki 4 orang akan turun dan tidur di bawah. Tapi untuk pengetahuan anak-anak ibu ayah yang saya hormati sekalian, anak lelaki 4 orang ini tidak tidur di bawah rumah, tak ada tingkat bawah. Anak lelaki 4 orang ini akan turun dan tidur di bawah pokok mempelang di depan rumah. Pokok mempelang rendang tu, dekat pangkai dia, ayah dia buat pangkin, dan di atas pangkin itulah anak lelaki 4 orang akan tidur. Dia akan letak tilam, dia akan bubuh lambu. Di situlah anak 4 orang ini akan tidur. Kalau hujan, kalau ribut malam tu, keempat-empat anak lelaki ini akan naik balik atas rumah dan mereka akan tidur di atas rumah. Tapi tidur mereka tidak sama dan tidak seenak tidur kamu. Kerana anak lelaki 4 orang ini cuma akan tidur menyandarkan belakang mereka ke dinding. Dia akan duduk belakang dia kena dinding, dia akan tarik lutut dia dan kepala dia akan letak di atas lutut masing-masing. Inilah cara anak 4 orang ini tidur, anak-anak yang saya hormati sekalian. Keesokan hari mereka akan pergi ke sekolah, bangun, mandi, semayang, makan dan mereka akan ke sekolah. Sebelum mereka ke sekolah, mereka dapat apa yang kamu dapat tadi, pelukkan kasih seorang ibu dan ayah.